Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini, semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Saya telah diberitahu berkenaan sebuah makam yang menggunakan nisan jenis Aceh terletak di Bukit Beruang, Melaka. Dikatakan makam tersebut menggunakan nisan Aceh dan merupakan nisan Aceh yang tercantik di Malaysia yang masih mengekalkan keaslian reka bentuk seninya walaupun telah berusia ratusan tahun. Makam ini terletak dalam kawasan perkuburan nisan Aceh Lama dalam satu kawasan perumahan, dan kawasan perkuburan ini kelihatan dijaga dengan baik. Saya ziarah dulu makam bernisan Aceh yang disebut tercantik itu terlebih dahulu sebelum ke makam-makam yang lain kerana saya peminat seni ukiran nisan Aceh. Makam tersebut terletak agak jauh sedikit dari makam perkuburan yang lain. Saya dan tim perlu melalui satu laluan yang dibina dengan baik bagi memudahkan pengunjung yang hadir untuk menziarah. Saya juga dapat melihat beberapa binaan bangunan di bahagian kiri menuju ke makam tersebut. Kawasan makam ini kelihatan terletak dalam satu kawasan yang agak lapang. Jadi agak mudah untuk mengenal pasti kedudukan makam ini. Pada makam ini, terdapat satu binaan bumbung bagi melindungi makam dan nisannya dari kerosakan akibat faktor alam seperti hujan dan panas. Terdapat papan keterangan dari pihak Kerajaan Negeri Melaka menceritakan sejarah pemilik makam ini dan berkenaan reka bentuk nisan pada makam ini. Pada papan keterangan ini menerangkan bahawa ini adalah makam Datuk Samsudin, di mana beliau merupakan anak kepada Kapitan Melayu pertama, iaitu Datuk Arum. Datuk Samsudin merupakan Kapitan Melayu kedua yang dilantik semasa pemerintahan Belanda, menggantikan bapanya, dan juga pengasas kepada pembinaan Masjid Kampung Hulu pada tahun 1728. Beliau dikebumikan berhampiran tempat persemadian bapanya yang terletak di atas tanah wakaf di bawah penyeliaan Majlis Agama Islam Negeri Melaka. Beliau telah mewarisi peninggalan harta yang banyak dari bapanya dan sangat berpengaruh dalam kalangan masyarakat Melayu disebabkan sikap beliau yang sering membantu dan pemurah terhadap masyarakat. Sebagai menghargai dan menghormati beliau, para pengikut setianya telah membawa nisan khas dari Aceh yang kebiasaannya hanya digunakan oleh raja dan para pembesar pada ketika itu untuk dijadikan sebagai batu penanda di atas kubur beliau. Nisan ini diperbuat daripada batu Aceh, iaitu sejenis batu lahar gunung berapi yang boleh dipahat dan dibentuk dengan mudah. Batu nisan makam Datuk Samsudin merupakan batu nisan Aceh tercantik yang terdapat di Malaysia. Nisan jenis ini juga digelar sebagai Nisan Raja Bugis dan Habib, sama seperti yang terdapat di sekitar kota bandar Aceh. Antara ciri khas nisan ini adalah bentuk motif hiasannya yang menyerupai buah nenas dan bersisik serta dilengkapi dengan kelopak bunga di setiap sisi dan pada bahagian puncaknya.
Berdasarkan reka bentuk dan seni ukir halus nisan ini, ia dapat dikategorikan sebagai nisan jenis segi 8 dan berbahu 4. Bahagian dasarnya berbentuk segi 4 sama dan dihiasi dengan satu atau beberapa ukiran pahat 4 persegi panjang. Badan bahagian bawah pula berbentuk segi 8 sama dan pada setiap hujungnya dihiasi dengan satu ukuran menonjol berbentuk berbawang. Pada bahagian atas, terdapat 4 penahan bahu yang berkerawang, melengkung ke atas dan dihiasi ukiran bersilang-silang, manakala di bahagian puncaknya bertingkat 5. Nisan Aceh ini diletakkan di dalam binaan yang dipanggil pasung bagi mengukuhkan kedudukan nisan tersebut. Walau bagaimanapun, terdapat juga nisan Aceh yang hanya didirikan di atas tanah saja. Nisan ini dipercayai diperbuat daripada batu yang terdapat di tanah pertanian kelapa sawit Aceh dan dipotong menggunakan pahat mengikut saiz yang dikehendaki. Nisan ini dipercayai mula diperkenalkan di Melaka sekitar abad ke-17 selepas kematian Kapitan Melayu kedua ini, dan ianya masih dapat dipelihara sehingga kini sebagai warisan sejarah silam. Di persekitaran makam Datuk Samsudin ini dipercayai makam ahli keluarganya. Terdapat beberapa makam di sekitar ini yang masih bernisan dan ada yang sudah patah. Ada nisan berbentuk pipih dan bulat. Selepas menziarah makam Datuk Samsudin tadi, kami terus menuju ke kawasan makam Aceh yang lain pula. Tetapi kami singgah dulu untuk melihat binaan bangunan wakaf ini terlebih dahulu. Rupa-rupanya bangunan ini dibina bagi tujuan sebagai galeri yang menerangkan sejarah Kapitan Melayu Melaka. Dikatakan galeri ini diwujudkan sebagai memperingati sejarah sumbangan besar mereka kepada negeri Melaka selepas kejatuhan Kesultanan Melaka. Namun sayangnya, bangunan wakaf dan galeri ini terbiar begitu sahaja, tanpa penjagaan yang baik oleh pihak berwajib atau warisnya. Perkara ini terjadi dikatakan bahawa tanah bangunan galeri dan wakaf ini dibina di atas tanah orang dan tidak termasuk dalam tanah wakaf di bawah penyeliaan Majlis Agama Islam Negeri Melaka. Ada kemungkinan isu tanah jadi halangan dari pemilik tanah tersebut yang menyebabkan bangunan galeri dan wakaf ini terbiar begitu sahaja tanpa pengurusan. Diharap ada usaha yang baik dari pihak Kerajaan Negeri Melaka dalam menyelesaikan perkara ini sehingga dapat dihidupkan kembali galeri dan wakaf ini demi kepentingan warisan sejarah silam. Tanah perkuburan ini merupakan satu kawasan yang mengandungi banyak batu-batu nisan Aceh di negeri Melaka. Sayangnya, identiti orang yang dikebumikan di tapak ini tidak dapat dikenal pasti, termasuk makam Datuk Arom sendiri. Pada makam di sini, tidak disertakan nama pemilik, jadi agak sukar untuk dikenal pasti. Pihak Muzium Melaka juga tidak dapat pastikan pemilik makam di sini, seperti yang diterangkan pada papan keterangan ini. Ini yang jadi masalah bila nama pemimpin besar satu ketika dulu tidak dapat dikenal pasti untuk diberitahu kepada generasi akan datang. Walhal, inilah salah satu sumber bukti sejarah fizikal sama ada sesuatu kawasan pernah dipimpin oleh orang Melayu atau bangsa lain. Disebabkan ini juga ada bangsa lain yang kata Malaysia bukan Melayu punya, atau ada yang sebut bangsa Melayu adalah pendatang, sehingga ada yang mempersoalkan ketuanan Melayu di Malaysia. Atas dasar inilah program eksplorasi ini saya wujudkan bagi menyanggah tuduhan yang tidak berasas tersebut, supaya generasi kini dan akan datang tahu tentang sejarah bangsanya sendiri. Batu nisan bentuk ini dibawa dari Aceh ke Tanah Melayu di atas pesanan keluarga Raja Pembesar dan orang kenamaan mulai dari zaman Kesultanan Melayu Melaka pada abad 15
hingga ke-18. Saya tidak pasti jumlah sebenar makam yang berada di sini, di mana seakan ada makam yang sudah tidak bertanda. Namun, nisan yang masih ada di sini dilihat masih terjaga dengan baik. Alhamdulillah. Saya juga diberitahu ada beberapa kejiranan di sini yang turut menjaga kawasan makam ini dengan memastikan pintu pagar kawasan perkuburan ini sentiasa ditutup bagi elak haiwan seperti anjing mengotorkan kawasan ini. Terdapat makam yang diletakkan di dalam binaan yang tinggi, namun tidak dapat dipastikan secara fakta makam siapa dan apakah peranannya satu ketika dulu. Mana satukah makam Datuk Harum, Kapitan Melayu pertama di Melaka, yang dikatakan terletak di kawasan perkuburan ini? Dan adakah sejarahnya yang diceritakan dari mulut ke mulut itu benar? Oleh yang demikian, sumber batin adalah salah satu cabang ilmu yang perlu diteliti dan dikaji dengan lebih mendalam pada dapatannya, bukan ditolak mentah-mentah. InsyaAllah dalam video ini, saya dan Puan Ita akan jawab persoalan ini berdasarkan maklumat dari sumber batin. Apa yang akan saya sampaikan ini terpulang kepada anda sama ada ingin percaya ataupun tidak. Nasihat saya jangan terus menolak dan jangan pula terus menerima bulat-bulat selagi anda belum dapat fakta sebenar atau meyakini melalui hati nurani anda. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak bermaksud untuk menidakkan sejarah Datuk Harum yang banyak tersebar di internet. Saya sangat menyanjungi tinggi sejarahnya dan sumbangan besar beliau kepada masyarakat dan negeri Melaka satu ketika dulu. Namun kadang-kadang cerita yang bersandarkan dari mulut ke mulut ada kekurangannya dari segi jalan ceritanya. Jadi kita sebagai masyarakat hari ini banyak yang inginkan kebenaran sebenar supaya sejarah tersebut lebih lengkap dan diyakini sampai bila-bila. Diriwayatkan ada seorang pedagang dari Tiongkok membawa barang dagangannya termasuk kain sutera, tembikar dan lain-lain khazanah keluaran negara China. Setelah berlayar berbulan-bulan, akhirnya mereka tiba di perairan Selat Melaka dan sedang menghampiri pelabuhan Melaka, ribut taufan telah melanda dan kapal mereka telah tenggelam. Bila ribut pun reda, penduduk kampung di pantai Kelebang telah beramai-ramai telah berebut-rebut memungut barang hanyut yang terapung di gigi air. Apabila sekumpulan kanak-kanak menjumpai seorang yang tidak sedarkan diri di pantai dan memanggil ibu bapa mereka yang sedang sibuk mengumpul barangan hanyut. Mereka mendapati seorang pemuda Cina dalam keadaan nyawa-nyawa ikan, lalu mengusungnya ke rumah ketua kampung bagi menyelamatkan nyawa pemuda tersebut. Tidak berapa lama kemudian, pemuda itu mula sedarkan diri semasa laungan azan berkumandang. Pemuda itu bernama Tan Sek Tiong. Begitulah serba ringkas sejarah Datuk Harum, Kapitan Melayu pertama. Dan cerita ini jugalah saya pegang semasa saya ke kawasan ini. Namun, maklumat dari sumber batin mendapati ceritanya agak berbeza sedikit. Untuk pengetahuan semua, berdasarkan maklumat sumber batin mendapati inilah makam Datuk Harum dalam kawasan makam yang tinggi ini. Makam beliau juga disertakan tanda dengan pokok puding merah ini. Di sebelahnya, makam seorang lelaki alim dari Kepulauan Riau. Makam isterinya pula terletak di bahagian belakang ini. Dan makam-makam yang lain di sini ada kaitan dengan ahli keluarganya dan makam yang ada kaitan dengan isteri-isteri pembesar Kesultanan Melaka. Selepas Puan Ita mengenal pasti makam ini adalah makam Datuk Harum, maklumat sumber batin mendapati Datuk Harum adalah kacukan Melayu Cina. Berbeza dengan sejarahnya di internet mengatakan Datuk Harum dari negara Cina yang berbangsa Cina Tulen yang bernama Tan Sek Tiong. Begitu juga dengan anaknya iaitu Datuk Samsudin yang juga merupakan
kacukan Melayu Cina dari maklumat sumber batin. Jadi, siapakah lelaki Cina tulen tersebut? Ini yang menjadi persoalan kami ketika itu. Setelah diteliti maklumat sumber batin tersebut dalam beberapa hari, mendapati bahawa lelaki Cina tulen yang datang dari Tiongkok, China yang bernama Tan Sek Tiong tersebut adalah ayah kepada Datuk Arom setelah ayahnya mengahwini gadis Melayu di Melaka. Perkahwinan mereka kemudian diberikan cahaya mata, antaranya adalah Datuk Arom sendiri. Ini bermakna Datuk Arom dan anaknya Datuk Samsudin adalah anak kelahiran Melaka atau anak jati Melaka. Sebab itulah mereka bersemangat bersama masyarakat tempatan dengan membantu Belanda dalam menentang Portugis di Melaka yang bersikap zalim dan anti-Islam di Melaka. Di atas sumbangan tersebut, Datuk Arom diangkat menjadi Kapitan Melayu pertama bagi memimpin masyarakat tempatan selepas Melaka bebas dari penjajahan Portugis dan penduduk Melaka mula menikmati kehidupan yang baik. Penggunaan perkataan kapitan dipercayai digunakan kerana ada kaitan dengan Datuk Arom yang ada darah kacukan Cina dari sebelah ayahnya. Sehinggalah di zaman Datuk Samsudin yang menjadi Kapitan Melayu kedua menggantikan ayahnya, ekonomi masyarakat di Melaka telah mencapai tahap yang lebih baik. Oleh sebab sikap Datuk Samsudin yang sering membantu dan pemurah terhadap masyarakat, malah menjadi pengasas kepada pembinaan Masjid Kampung Hulu pada tahun 1728, makam beliau diberikan penghormatan oleh pengikutnya dengan memberikan nisan Aceh yang tercantik. Kemampuan pengikut beliau itu didorong oleh kesan dari ekonomi yang baik ketika itu. Sebab itu, nisan Datuk Arom berbeza dengan nisan anaknya, Datuk Samsudin. Nisan Datuk Arom lebih kecil dan biasa berbanding nisan anaknya, Datuk Samsudin, yang lebih besar dan mewah. Ini kerana sebenarnya nisan mereka sebagai tanda aras tahap pencapaian ekonomi penduduk tempatan pada zaman Datuk Arom dan Datuk Samsudin. Ketika berakhirnya pemerintahan Kesultanan Melaka, masyarakat Melaka tiada pemimpin yang berkebolehan untuk memimpin masyarakat ketika itu. Apabila munculnya Datuk Arom yang berkebolehan memimpin masyarakat, beliau menjadi harapan kepada masyarakat bagi memastikan hak dan kepentingan masyarakat terbela. Kepimpinan Datuk Arom diteruskan oleh anaknya, Datuk Samsudin, dengan memperkukuhkan lagi keadaan masyarakat ketika itu dengan lebih baik dan menjadikan pegangan Islam sebagai tonggak utama. Diharap makam-makam ini dijaga dengan baik sentiasa dan masing-masing memainkan peranan bersama dalam memelihara makam sejarah ini sampai bila-bila, sama ada dari pihak kerajaan, muzium, jabatan agama, masyarakat dan warisnya. Al-Fatihah. Jadi itu saja video untuk kali ini, diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Anda juga boleh bantu saya dengan membeli baju Eksplorasi Misteri Mistik ini di Shopee untuk saya mengumpul sedikit dana bagi meneruskan rancangan Eksplorasi Misteri Mistik ini. Tanpa sokongan anda sukar untuk saya teruskan program ini. Dapatkan maklumat lanjut berkenaan pembelian pada bahagian description di bawah video ini. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.